Sang Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Izmir Faris. Kita berada dalam Assalamualaikum Subuh. Kita bersiaran secara langsung di studio penyiaran TV Al-Hijrah 29 September 2023 bersamaan 13 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Alhamdulillah bulan ini adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Itulah dengan kita mengingati Nabi SAW. Bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Jadi dengan itu mari kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Mudah-mudahan bila kita selawat ke atas Nabi, Nabi mengaku kita sebagai umat, Nabi akan memberikan kita syafaat dan mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan topik kita pada pagi ini. Kita nak berbicarakan berkaitan dengan idolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Jadi kita bersama dalam studio kita pada hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain yang merupakan Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah syukur sihat walafiat. Seronok dapat jumpa Ustaz pagi ni Ustaz. Syukur alhamdulillah. Subhanallah. Ustaz, kita nak bercerita dengan berkaitan dengan Rasulullah. Setiap kali kita masuk dalam bulan Rabiul Awal pasti akan ada program-program berkaitan dengan ceramah Maulid Rasul untuk mengingati perjuangan Nabi, sirah kehidupan Nabi. Kenapa begitu pentingnya kita mencintai Nabi, penghormatan kepada Nabi dalam aspek kehidupan kita Ustaz? Silakan. Terima kasih banyak Izmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Sidang penonton muslimin musliman yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita berada dalam sambutan Maulidur Rasul. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang digunakan oleh para ulama di seluruh belahan dunia Islam untuk menjadikan ia sebagai suatu kesempatan, peluang dan ruang untuk membangkitkan kecintaan, kerinduan dan penghormatan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rasul mereka yang diutus oleh Allah SWT sebagai rahmat buat sekalian alam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai Rasulullah, kita mentakzim dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengagungkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah yang telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran dalam juzuk 30 dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Sesungguhnya kami telah meninggikan kedudukan namamu. Kami telah meninggikan dan mengangkat sebutan namamu, wahai kekasihku Muhammad. Maka Allah sendiri yang telah memuliakan kekasihnya Nabi SAW, Habibullah. Dalam sebuah hadis, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan nama Nabi Muhammad SAW betul-betul di sebelah namanya di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sana Allah Taala yang mulia itu, tertera di sana termaktub tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelah nama Allah terus ada nama Muhammad. Maka Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah hadis mengatakan bahawa ketika dia melihat bahawa nama Nabi Muhammad sahaja yang tertera, tidak ada nama makhluk yang lain di atas arasy Allah SWT, hanya nama Nabi Muhammad diletakkan sebelah nama Allah.
Maka di situ Nabi Adam meyakini bahawa tidak ada makhluk yang lebih afdal, yang lebih terbaik di sisi Allah, yang lebih mulia di sisi Allah SWT berbanding Nabi Muhammad SAW yang namanya tertera di sebelah nama Allah di singgah sana arasy Allah SWT yang mulia. Bahkan dalam hadis juga menyebutkan bahawa nama Nabi Muhammad diletakkan di sebelah nama Allah bergandingan, bukan sahaja di atas arasy Allah SWT, tetapi pada setiap pintu gerbang syurga Allah SWT, pada setiap pintu mahligai di dalam syurga Allah SWT, bahkan setiap pohon-pohon, pokok-pokok di dalam syurga, di dalam jannah, semuanya tertera nama Nabi Muhammad SAW bersama dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada sini kita dapat kesimpulan bahawa tidak ada makhluk yang lebih diagungkan oleh Allah, tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita dapat suatu natijah yang terakhir daripada pemahaman kesemua itu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan Allah sebagai gerbang yang paling utama untuk seseorang hamba menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seseorang ingin mengenal Allah, dia perlu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ingin mencintai Allah, dia kena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ingin mengikut Allah, dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin taat kepada Allah, dia kena taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Quran Izmir mengatakan, barang siapa yang ingin berbaiat kepada Allah, dia kena baiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran mengatakan, barang siapa yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna dia berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Quran juga mengatakan, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Hatta untuk mencari reda pun, kalau kita nak cari reda ilahi, kita nak cari reda Allah Subhanahu Wa Taala, pintunya adalah mencari reda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kiblat yang paling utama dalam perjalanan rohani kita, perjalanan kita sebagai seorang hamba untuk sampai kepada Allah, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh sisihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tepi. Kita kena ikut rapat dan berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta perhormatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kekuatan untuk kita terus berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maknanya kita memang tak boleh lari daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita mengetahui tentang Nabi, tentang kehidupan Nabi supaya kita dapat amalkan. Tapi Ustaz, macam mana kita ni sebagai umat yang dah jauh dengan Nabi 1400 tahun dah Nabi tinggalkan kita, untuk kita nak mengamalkan ajaran Nabi, sikap yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, mungkin Ustaz boleh bantu kita untuk nak hidupkan sunnah Nabi ni. Baik. Pertama sekali, perkara yang tidak dapat kita lari daripadanya adalah kita sebagai seorang Muslim tidak boleh membiarkan diri kita terus-menerus dalam keadaan kegelapan, kejahilan. Kerana ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah nur. Maka kita perlukan nur, kita perlukan cahaya dalam kehidupan kita yang dapat menyuluh kehidupan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, seluruh jalan-jalan di dunia ini adalah penuh dengan kegelapan. Seluruh yang ditempuh oleh manusia penuh dengan kegelapan. Akan tetapi yang membawa cahaya untuk menyuluh kehidupan kepada kebenaran yang mutlak, yang membawa kepada yang hak, adalah cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hendaklah sentiasa daripada masa ke semasa terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Cari semangat, cari kekuatan dalaman kita untuk terus memburu majlis-majlis ilmu. Berdamping dengan para ulama. Berdamping dengan para ulama adalah terrealisasi apabila seseorang sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu, mendengar pencerahan-pencerahan ilmu, dan sentiasa mencari daripada kalangan ulama yang hak, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ulama yang Rabbani, ulama yang sentiasa mendidik hati kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ilmu, maka kita tidak ada idea dan kita tidak ada input bagaimana cara untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, dengan cara yang sahih. Apa yang dimaksudkan dengan taat Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di atas acuan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita perlukan ilmu. Setelah ilmu, kita beramal. Dan dalam beramal itu, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa Islam itu adalah agama yang syumul. Ia merangkumi seluruh bidang, seluruh aspek dalam kehidupan manusia, daripada aspek pemerintahannya, aspek politik, perundangan, kehakiman, pernikahan, juga aspek pertanian, ekonomi, perdagangan, perniagaan, juga dalam sosial kita, dalam bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita hidup dalam komuniti, bagaimana kita hidup berumah tangga, sikap dan juga akhlak kita. Dan juga
ajaran Nabi SAW adalah sentiasa bersifat pemurah, dan baginda SAW sentiasa memaafkan orang-orang yang sentiasa menyakiti dan mengganggu Rasulullah SAW. Oleh itu kita kena sentiasa cari circle sahabat-sahabat yang sentiasa mempunyai misi dan visi untuk mencari redha Allah dan untuk mencari ilmu yang diajak oleh Rasulullah SAW. Kita boleh tinggalkan kawan-kawan yang sentiasa mengajak kita kepada kejahatan, yang sentiasa bawa kita kepada maksiat. Kita perlukan kawan-kawan yang perlu bawa kita kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memilih persahabatan yang baik ini akan memberikan impak dan kesan yang besar dalam kita mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Maka salah satu sikap dan ajaran yang kita ingin amalkan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat pemurah. Kita tidak bakhil dengan apa yang Allah Taala kurniakan rezeki kepada kita, akan tetapi kita infakkan untuk menjadi bekalan untuk kehidupan kita di hari esok akhirat, insya-Allah. Masya-Allah. Maknanya kena cari orang yang di sekeliling kita ni baik-baik. Semoga Allah berikan kita ruang untuk bersama-sama dengan orang yang baik-baik, mudah-mudahan, insya-Allah. Dan kita nak tanya lagi berkaitan dengan sikap Nabi dan juga sifat Nabi berkaitan dengan amalan-amalan dia dalam kehidupan seharian. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, insya-Allah. Kita nak kembali selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia teaser kempen Pertubuhan Mihrab. Tapi sebelum kita nak bercerita berkaitan dengan Pertubuhan Mihrab ini, kita masih lagi berbicara berkaitan dengan idolakan Rasulullah dalam kehidupan kita. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain yang merupakan duta Pertubuhan Mihrab. Tadi Ustaz, kita dah bercerita berkaitan dengan kenapa kita perlu mencintai dan menghormati Rasulullah dan bagaimana untuk nak mengamalkan ajaran dan sikap Nabi. Tapi sekarang ni Ustaz, kita nak cerita berkaitan dengan bagaimana pula yang Nabi SAW ini menjadi suri teladan dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi dalam amalan berinfak, sedekah. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sejarah macam mana Nabi SAW berinfakkan harta. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu pengetahuan kita dapat memahami bahawa ada 3 rukun agama yang paling penting sebagai tunjang dalam agama kita. Bila kita sebut ada berapa rukun agama, maka ianya adalah 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Ini adalah 3 aspek yang paling asas, yang paling fundamental, yang paling menjadi tunjang, menjadi akar kepada agama kita. Yang pertama sekali adalah iman, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pegangan kita kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan kewujudan hal-hal yang gaib yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan bahawa ada 6 rukun iman. Keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada qada dan qadar, dan kepada hari akhirat. Akan tetapi daripada sekalian 6 rukun iman ini, yang menjadi kunci yang paling utama sekali antara 6 rukun iman ini adalah keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Kerana Rasulullah lah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu taala. Kita tak kenal Allah kalau tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ulama mengatakan semakin kuat keyakinan kita, semakin kuat berpegang teguh kita tanpa sangsi, tanpa syak wasangka, tanpa keraguan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan berpegang teguhlah kita dengan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian, keimanan kita kepada Allah adalah melalui sejauh mana kita percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ulama sentiasa membawa pada cinta Rasulullah untuk kuatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana seluruh ajaran agama ini yang kita imani, yang kita pegang, semuanya dibawa oleh satu manusia kepada kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah kita kena mantap, kita kena teguh. Yang kedua adalah Islam. Islam ianya adalah berkaitan dengan hukum hakam Islam, ianya adalah perundangan, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ilmu fiqh membincangkan, dengan hal-hal ibadat, hal-hal muamalat, daripada solat kita sampailah kepada cara nak istinja ditunjukkan oleh Rasulullah, dan kita perlukan ilmu pengetahuan tentang itu. Hatta dalam perniagaan, macam mana nak buat pinjaman, pajak gadai, semuanya ada hukum hakam. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah hal-hal kerohanian, hal-hal batin, akhlak zahir dan akhlak batin kita. Bagaimana kita dapat mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita dapat sifat-sifat yang terpuji pada hati kita, dan bagaimana kita dapat hilangkan sifat-sifat yang keji daripada kalbu kita, dan bagaimana akhlak luaran kita adalah mengikut perilaku peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara perilaku baginda adalah bersifat dermawan, bersifat pemurah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa di hari akhirat kelak ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy ilahi. Dan salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ulama menjelaskan ia adalah ibarat yang menunjukkan kepada keikhlasan seseorang dalam bersedekah. Tetapi di situ ada penekanan bahawa seseorang yang bersedekah mendapat perhatian yang khusus daripada Allah Subhanahu taala, sehingga di hari akhirat termasuk daripada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy ilahi. Seseorang yang berada di bawah naungan arasy ilahi bermakna dia akan mendapat rahmat yang khusus daripada Allah dan mendapat syafaat yang khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tapi itulah kalau kita tengok berkaitan dengan sedekah-sedekah ni Ustaz, Nabi antara orang yang paling banyak mengeluarkan harta untuk menginfakkan harta dia Ustaz. Tapi kita nak bercerita berkaitan dengan Pertubuhan Mihrab ini. Kalau berkaitan dengan sifat Rasulullah tadi yang suka bersedekah, macam mana sifat yang Rasulullah tu kita ambil untuk kita nak kempen Ustaz Pertubuhan Mihrab yang Ustaz bawakan ini, untuk kita nak tahu apa dia sekarang ini perkembangan terbaru Pertubuhan Mihrab. Ustaz, silakan. Baik, saya ingin kongsikan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu taala berkenaan dengan kempen membangun aset-aset Islam bersama Pertubuhan Mihrab, yang mana kami berusaha untuk mengumpulkan dana untuk pembinaan masjid dan juga institusi-institusi pengajian agama. Kami tumpukan
fokus kami kepada dua institusi ini, iaitu masjid dan juga pengajian agama, Mahat dan juga pondok tahfiz dan juga pondok pengajian agama, kerana ini adalah dua institusi yang dapat melahirkan generasi-generasi Islam yang akan dapat mewarisi ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan warisan pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke seluruh alam. Dan masjid adalah nadi kekuatan umat. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila pindah ke Madinah Al-Munawwarah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bina masjid terlebih dahulu. Lalu masjid itu menjadi pusat, center untuk umat Islam. Di situlah tempat menuntut ilmu, di situlah pondok, di situlah pesantren, di situlah mahkamah, di situlah pusat pentadbiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membina masjid di atas muka bumi ini, dalam dunia ini, walaupun bahagian yang diambil itu walaupun sebesar sarang burung, Allah Subhanahu Wa Taala nescaya membina mahligai untuknya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau sebesar saiz sarang burung pun bahagian yang kita ambil dalam pembinaan masjid di dunia ini, Allah ingin berikan mahligai. Bagaimana seseorang yang menginfakkan lebih daripada itu lagi? Maka saya ingin kongsikan di sini berkenaan dengan pembinaan masjid yang sedang kami usahakan, iaitu Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam, Kajang, yang pada ketika ini masih dalam pembinaan, yang kami telah mengambil masa 8 tahun dalam pembinaannya, dan para ahli qaryah dan juga penduduk-penduduk tempatan sudah pun merindui untuk bersembahyang di masjid yang baru ini kerana ia mengambil masa yang lama kerana kekangan kewangan dan sebagainya. Dan sedikit lagi dana yang kami perlukan untuk menyiapkan pembinaan masjid ini, lalu ia dapat memberikan kemudahan dan keselesaan kepada penduduk tempatan kerana mereka sangat-sangat menginginkan agar dapat digunakan masjid ini untuk Ramadan yang akan datang ini. Jadi saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang budiman, yang dermawan, untuk kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan masjid ini. Mudah-mudahan kita menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Maulidur Rasul ini, mudah-mudahan infak kita itu menyejukkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa dengan infak, dengan sedekah, ia dapat menolak musibah, ia menolak bala bencana, ia menolak penyakit. Maka kita niatkan, mudah-mudahan dengan infak yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan yang baik untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada malapetaka, Allah jauhkan daripada bencana, dan mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan rezeki kepada kita. Dan infak itu hanyalah kita tukar akaun saja, dia tak hilang terus. Dia cuma tukar daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Dan dari sana kita akan guna dalam bentuk currency yang laku di sana. Dah bukan lagi dalam bentuk ringgit, bukan lagi dalam bentuk dolar, tapi currency, iaitu amalan pahala yang kita dapat gunakan sebagai cahaya kemudahan kepada kita di alam barzakh, di alam mahsyar, ketika neraca mizan dan ketika titian sirat. Infak kita itu akan membantu kita, dan hari ini kita mungkin tak nampak dengan mata kasar kita, tetapi esok di hari akhirat dengan yakin kita percaya, beriman kepada alam gaib, di sana kita akan melihat apa yang dijanjikan oleh Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jom kita tukar mata wang kita daripada ringgit Malaysia kepada pahala. Ustaz, ujung ni 1 minit, bagaimana cara nak menginfakkan, mungkin kata-kata akhir sekali, Ustaz, silakan. Baik, bersempena hari Jumaat dan kita berada pada waktu subuh, waktu yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang Allah Taala berkati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada awal paginya, dan penghulu kepada segala hari adalah hari Jumaat, dan bulan Rabiul Awal adalah penghulu kepada seluruh bulan, kerana bulan ini Allah Taala pilih sebagai bulan untuk dilahirkan kekasihnya, rahmatul lil alamin, penghulu Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingin raih keberkatan ini untuk kita berinfak. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah untuk kita berinfak dengan melihat kepada akaun, nombor akaun bank yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh ambil gambar ataupun screenshot, ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di kaca TV anda untuk infak, dan anda boleh tetapkan package bulanan komitmen yang anda boleh infak. Mudah-mudahan setiap daripada infak itu kita menjadi amal jariah untuk kita, dan terus menerus menjadi pencen akhirat untuk kita, walaupun kita kembali ke alam barzakh. Tapi hidangan-hidangan orang beribadah dalam masjid, orang belajar ilmu dalam madrasah, dia akan terus mengalir pahalanya dan cahayanya kepada kita, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, jom kita ambil peluang hari ini, masih lagi ada hari Jumaat pula lagi, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini Allah catatkan ia sebagai pahala dan mengalir pahala insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain, merupakan Duta Pertubuhan Merah. Insya-Allah ada masa lagi jumpa lagi, Ustaz. Insya-Allah, terima kasih banyak atas perkongsian juga, insya-Allah. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Sebentar saja lagi kita akan bercerita berkaitan dengan hadis Nabi, doa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sebentar lagi dalam Assalamualaikum. Tahukah kita
kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Allahul Hakim yang Maha Bijaksana.